السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan sekali lagi untuk hidup hari ini. Dibangunnya kita setelah dimatikannya kita sementara pada malam tadi. Mudah-mudahan kita akan dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah. Iaitu Allah jadikan kita ni ada dua sebab. Pertama, untuk beribadah kepadanya. Kedua, untuk menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Itu tujuan Allah jadikan kita. Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menjadi hamba-hambaku, untuk menyembah aku. Kita juga boleh. Tak rengkuk pun tak apa. Dan juga firman-Nya yang tadi sekali, satu lagi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat ketika aku memberitahu kepada para malaikat bahawa aku nak jadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Jadi mana tugas kita ni sebagai duta Allah di atas muka bumi ini. Nanti kita akan dipanggil kembali oleh Allah setelah itu. Dah sampai tempohnya kita akan dipanggil balik oleh Allah SWT dan akan dihisap, akan dicek. Tengok tugas kita dalam dunia ni.
menepati atau tidak dengan kehendak Allah. Kalau menepati, Allah akan bagi dia ganjaran. Ya, dan dapat pangkat di akhirat nanti. Tapi kalau kita salah gunakan tugas yang Allah beri kepada kita itu, maka kita akan disiksa oleh Allah. Dalam kubur pun disiksa, bangkit dalam kubur disiksa, lebih lagi kalau masuk neraka lagi lah teruknya. Jadi dengan itu kita mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Sebab itu apa saja kita buat, apa saja perilaku kita, apa saja tindakan kita, mesti sebagai hamba-hamba Allah. Mesti dia terkonsep beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa saja buat, makan jadi hamba Allah, minum jadi hamba Allah, bekerja jadi hamba Allah, jadi cikgu jadi hamba Allah, jadi ustaz jadi hamba Allah, jadi pegawai polis jadi hamba Allah, jadi tentera hamba Allah, jadi raja jadi hamba Allah dan sebagainya. Mesti kita lakukan ibadah kepadanya supaya kita menepati kehendak Allah sebagai hamba-Nya. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi bacaan kita. Tajuknya fadilat atau kelebihan membaca kalimah la ilaha illallah. Ya, ini dah kita baca dulu malam yang sudah, sambung lagi pagi ini. Ya. Baik. Dan setengah riwayat kata Nabi yang ini dah kita baca dulu ni. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa adalah akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, masuk dia ke dalam syurga, dapat ganjaran syurga yang dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin masuk syurga. Tinggal saya ceritakan dulu ni. Ini ulangannya begini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan aku Jibril bahwasanya la ilaha illallah itu menjinakkan bagi orang muslim tatkala matinya dan di dalam kuburnya dan pada ketika keluar dari kuburnya. Kalau dia mati boleh menyebut kalimah la ilaha illallah, di antaranya dia lepas daripada seksa kubur. Seksa kubur ada 4, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuknya. Yang ketiga, didatangkan ular dan alam, mematuk-matuk, menggigit-gigit, memukul-mukul sampai kiamat. Nama yang pengurus kita dengarnya Sujahul Aqra', panjangnya ular itu dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Dari kepala ke ekor. Besarnya besar tengkuk unta. Sikit-sikit boleh tiang lah. Tiang besar no, besar tengkuk unta itu besarnya, besar tengkuk lembu. Itu ularnya, kada pun itu juga. Yang ketiga, yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Sebab kubur tu boleh jadi taman dari taman syurga atau boleh jadi jurang daripada jurang neraka. Ya, Rasulullah sebut al-qabru rawdatan min riyadil jannah wal qabru khufratan min hufarin niran. Kubur itu satu taman daripada taman syurga, dan kubur itu juga boleh jadi jurang daripada jurang neraka. Jadi sebab itu kenapa bila orang mati menyebut la ilaha illallah sebelum dia meninggal, akhir kalam menyebut la ilaha illallah, dia lepas dari siksa kubur. Aman dia kan? Ya, tatkala matinya dan juga dalam kubur nyaman dan juga keluar dari kubur. Keluar dari kubur, bangkit besok menjadi manusia yang sempurna. Ya. Kalau ada lelaki, kalau ahli syurga, dia rupa dia semacam seperti Nabi Yusuf AS. Bukan rupa Nabi Yusuf. Rupa Nabi Yusuf mana semua serupa je. Mana Haji Mana, mana Ustaz Mastur, mana Tuhin, mana Firdaus, mana nak kenal. Rupa dia lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Secantik Nabi Yusuf. Itu kalau dia bangkit dari kubur tu ya. Jadi selamat tu. Kemudian bila dia bangkit dari kubur tu menuju kepada mahsyar dengan kenderaan. Apa kenderaannya? Binatang yang dikorbankannya. Kita sekali lagi nak menyambut hari raya. Jadi ada kenderaan kita besok insya-Allah bagi mereka-mereka yang pernah berkorban.
Atau 3 tahun berkorban. Kalau unta lah. Kalau kobor lah. Kalau lembu lah. Kalau kibas lah. Kalau kambing lah jadi kenderaan ya. Kenapa? Masa orang bangkit dari kubur besok, mereka menuju ke padang mahsyar berbagai-bagai cara. Ada orang yang berkenderaan, ada orang yang berjalan kaki, ada orang yang merangkak, ada orang yang mengesut, ya, ada orang yang jalan atas perut. Macam mana entah jalan atas perut jauh-jauh. Ada orang yang kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, jalan atas kepala. Macam mana entah. Itu dia. Jadi orang ni sentosa. Bangkit dari kubur besok pergi padang mahsyar, dia ada kenderaan. Itu fadilah. Di padang mahsyar pula dia dapat naungan arasy. Dia tidak melejat di luar tu, dia atas cahaya matahari yang sedikit dari kepala. Elok macam orang duduk bawah aircon, macam kita duduk malam pagi ni, macam duduk bawah aircon je. Selesa, nongin je. Itu amat ya. Menjinakkan bagi orang Muslim tatkala matinya dan di dalam kuburnya dan pada ketika keluar dari kuburnya. Dan kata As-Samarqandi ini Abu Lais As-Samarqandi ya. Gelarnya lain Abu Lais As-Samarqandi, orang Samarkand. Orang Samarkand tu sekarang Uzbekistan lah. Sebagai Samarkand. Kata As-Samarqandi, apabila berkata seseorang hamba la ilaha illallah dan hatinya pada dunia, walaupun di dunia, tapi dia buat la ilaha illallah, hatinya ingat ke dunia, ingat untaka, ingat ke rumah, ingat ke makanan, ingat ke pakaian dan sebagainya. Di surat Allah Ta'ala baginya 10 kebaikan walaupun hati ingat ke dunia, kerana dia sebut kalimah la ilaha illallah tu. Ada 2 jenis ibadah yang dapat pahala walaupun dia tak khusyuk, walaupun dia tak faham maknanya. Yang pertama, baca kalimah yang ada dalam Al-Quran. La ilaha illallah tu ada kalimah Al-Quran ya. Apa saja. Yang kedua, selawat Nabi, dapat pahala walaupun dia tak ada khusyuk. 2 jenis ibadah Allah bagi pahala. Ini disebut la ilaha illallah yang antara kalimah dalam Al-Quran saja. Jadi Allah tuliskan apa? Disuratkan Allah baginya 10 kebaikan, 10 pangkat. Dan jika ada hatinya pada akhirat, kalau ingat akhirat, ingatkan syurga, ingatkan bangkit dari kubur. Kita sebut ni tengah sebut la ilaha illallah, lepas sembahyang kan, bukan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ingatkan akhirat, ingatkan mati, ingatkan seksa kubur, ingatkan bangkit dari kubur, ingatkan keadaan di padang mahsyar, ingatkan ketika kita dihisab, ingat ketika kita meniti siratal mustaqim, ingatkan syurga, ingatkan neraka. Kalau dia ingat akhirat, mana-mana dah. Apa dapat? Maka baginya 700 kebajikan. 700 kali ganda. Nak ke tak nak? Lagi nak ke tak nak? Ada. Bila sebut la ilaha illallah tu, ingatkan akhirat. Dapat 700 kali ganda. 700 kebajikan. Dapat 700 kebajikan. Sebab itu tuan-tuan, kalau tak ada apa urusan, jangan lepas salam tubat, lepas salam tubat, lepas salam tubat. Kalau tak ada apa urusan lah. Tunggulah sehingga tu imam baca doa, sehingga dia pergi lepas talil tu selalunya. Kalau tak ada mengaji semua tu, ada tak kalimah baca? Kalimah la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia pun la ilaha illallah. Kita pun sebut la ilaha illallah. Kalau kita ingatkan akhirat kita sebut itu, dapat 700 kebajikan. 700 kebajikan. Dan jika ada hatinya serta Allah Ta'ala, itu dia ingat Allah je. Ingatkan Allah tu sifatnya maha sempurna, maha gagah, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui dia. Ingat Allah mereka ya. Maka baginya penuh barang yang di antara masyriq dan maghrib, antara timur dan barat tu penuh pahala saja. Lagi hebat daripada 700 ya. Antara maghrib dan masyriq penuh semua kebajikan mereka. Itu dia fadilat menyebut kalimah la ilaha illallah. Jadi rugi sangatlah ya. Bukanlah dia
Apa tapi rugilah. Dia tak masa esok ngedik dengan orang lain dapat. Tak ngedik. Dia ngedik dengan orang lain dapat dia tak dapat. Pasal apa? Pasal lambat. Bukan ada apa pun. Saja dia duduk belakang tu ni sama pokok tu. Bukan tunggangan sini tak ada. Balik. Esok tak dapat apa-apa. Orang lain dapat. Tuan di mana dapat? Pasal apa? Dia nunggu. Ustaz Masud mimpin tu dia dapat. Dia jadi imam kan. Ini yang bah ni. Bukan naik bah tau, kumbat. Salam kumbat. Tak ada dan nunggu apa. Wirid sikit pun. Tak ada dan ikut imam tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, menyatakan itu menyerah diri kepada Allah. Baca ketik benar nak nyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi esok di akhirat tak ada kena seksa, kena kona tapi ngedik tak dapat apa-apa itu dia fadilat orang yang baca kalimah la ilaha illallah. Maka baginya penuh barang di antara masyriq dan maghrib, kebajikan saja. Dan diriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi Sayyidina Zaid Al-Ansari, maka jika payah bagi kamu suatu daripada pekerjaan dunia, maka banyakkan olehmu daripada berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa tak apa sangat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, artinya Muhammad itu Rasulullah Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada daya upaya. Wala haula, tak ada daya. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan. Melainkan dengan izin Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung illa billahil aliyyil azim, Tuhan yang maha tinggi lagi Tuhan yang maha agung. Kalau diizinnya boleh. Jadi kita menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Mula-mula kita mengaku Allah sebagai Tuhan, kemudian kita mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasulullah-Nya, sebagai hamba-Nya. Kemudian kita menyerah diri kepada Allah. Aku tak ada daya, tak ada kekuatan, tak ada upaya. Hanya aku boleh berbuat demikian dengan izin kamu, dengan izin Allah Ta'ala. Baru dapat kan? Itu kalau susah sangat. Kalau susah sangat nak buat sesuatu jika payah bagi kamu sesuatu daripada pekerjaan dunia, apa saja yang susah, sebut yang itu. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nescaya akan dimudahkan. Nadanya dan kemudian lagi yang kedua, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah man ghairi ujub qara biha ta'irun tahta al-arsy yusabbihu ma'al musabbiqina ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu sawabu. Artinya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata kalimah la ilaha illallah daripada ketiadaan mencengangkan, dia tak ada hujung, tak ada diri, tidak mencengang. Ini terjemahannya mencengangkan, banyak apa dia, tapi tak ada hujung, tak ada diri. Anda aku ni rajin, aku ni terror, aku ni tak ada itu. Rasa benar-benar dia mengaku diri dia kepada Allah Ta'ala, menyerahkan diri dia kepada Allah Ta'ala, tidak mendengarkan, yakni daripada barang yang dilihatnya atau barang yang didengarnya. Terbanglah dengan dia, yakni dia terbang tu, terbanglah dengan dia, yakni dengan yang dikatakannya itu satu burung. So, la ilaha illallah dapat satu burung, terbang burung. Mana burung tu? Yang di bawah arat mengucap tasbih, burung pula mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pahalanya dapat kepada orang yang mengucap di dunia.
Ada kalau orang dah faham betul ini hadis Nabi ni tau. Nabi cerita apa itu? Sekali sebut saya kau bohong, sekali sebut saya kau bohong. Kalau satu kali, berapa ekor? Kalau satu kali, berapa ekor? 100 ekor bohong. Baik itu, kalau saya dan memimpin tahlil, tak pernah korang terus satu. Kalau saya lah, orang itu kurang jamin lah ya. Kalau saya, mesti satu. Paling korang yang 100 ekor bohong, tak ada kan? 100 ekor bohong semua yang mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang bagi pada orang yang mengucap. Itu dia ya. Ini kadang-kadang mesti sekali dah berhenti. Kesedihan pada ya, terima ni bagus ya. Itu dia ya. Jadi seekor burung terbanglah dengan dia, yakni dengan yang dikatanya itu satu burung yang di bawah aras mengucap tasbih ya, bukan saja la ilaha illallah, tasbih dia subhanallah subhanallah subhanallah, tasbih ya, serta segala malaikat memimpin juga, dia memimpin mereka tu yang mengucap tasbih mereka itu hingga hari kiamat. Sampai hari kiamat, walaupun dia dah mati, pahala masih dapat lagi. Sampai hari kiamat, pahala dapat. Bayangkan, tangan dia rajin mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan disuratkan baginya akan pahalanya, dia dapat pahala. Burung tu Allah jadikan macam malaikat burung tu sebenarnya ya, macam seperti seekor burung. Dan pahala itu dapat kepada orang yang membaca kalimah la ilaha illallah, yakni bagi yang berkatanya ya. Lagi apa kita lebih? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah marratan ghafara Allahu lahu dhunubahu wa in kanat misla zabadil bahr. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata ya, barang siapa berkata kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sekali aja. Cakap sekali aja apa? Diampunkan baginya akan segala dosanya. Semua dosa diampunkan. Tapi dosa kecil lah ya, dosa besar kena taubat ya. Dosa kecil diampunkan. Diampunkan segala dosa baginya akan segala dosanya, dan jika ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Buih di laut banyak ke sikit? Banyak sebenarnya. Gunung-gunung apa buih di laut tu? Itu banyaknya. Macam itulah pahala tu. Walaupun dosanya besar itu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dosanya banyak benar, macam buih di laut, atau macam pasir di padang pasir, atau pasir di padang pasir, macam itulah. Terhapus dosa dengan sekali saja menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila sebut la ilaha illallah dan mati sebut Muhammadur Rasulullah ya. Tak ada orang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak ada ya. Tapi dah mati tu, la ilaha illallah dan mati sebut Muhammadur Rasulullah. Kemudian apa lagi fazilahnya? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza marra al-mu'minu 'ala al-maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh sebab itu, nurallahu tilkal qubur kullaha wa ghafara liqa'iliha wa kataba lahu alfa hasanah wa rafa'a lahu alfa darajah wa hattun anhu alfa sayyi'ah. Itu hebat juga ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lalu orang mukmin, orang mukmin itu boleh dibuat lah ya, kalau lalu jalan. Apabila lalu orang mukmin itu atas kubur, lalu ke kubur ya, tapi jalan raya boleh ya, lalu ke kubur tu. Kalau berdiri dari sini ke kampung tu boleh nampak kubur mana? Boleh nampak kubur
Yang kubur sini tak ada. Kubur Islam tak ada kubur. Sini ada lah dekat ini je. Jauh tak nampak, kita tahu itu kubur. Itu sebut ada dalam tokoh boleh ya. Tapi kalau ziarah lagi bagus lah. Tapi kalau nak pergi ke Ipoh banyak kubur dulu ya. Macam faham ada. Kalau ikut jalan-jalan lama tu lagi banyak lagi kan. Di Singapura ada. Di Bani ada. Tadi ikut kubur tu. Perjalanan tu sebut apa sebut? Yang tu tadi lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah tadi ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah wahdah yang esa, la syarika lah tiada sekutu baginya. Lahul mulk dialah yang menjadi raja, yang memiliki segala-galanya. Walahul hamd dan baginya lah segala puji-pujian. Yuhyi wa yumiit, dia menghidupkan dan mematikan. Ya. Wa huwa hayyul la yamut, dan dia itulah adalah hidup, la yamut, dia tak mati. Dia adil khair dengan kekuasaannya, dengan tangannya yang baik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, di atas sesuatu itu dia amat berkuasa. Ya, kalau dia boleh sebut itu, apa dapatnya? Dia dapat nurallahul mulk. Ya, nurallahul mulk kal qubur. Dapat apa? Nescaya diterangkan Allah Subhanahu wa taala akan demikian segala kuburnya. Kubur itu terang aja, padahal dalam kubur itu gelap tu terang. Gelap, sempit betul ya. Tapi diterangkan kubur. Segala kubur sekaliannya. Dan diampunkan bagi orang yang berkatanya. Orang yang menyebut diampunkan dosanya. Dan disuratkan baginya seribu kebajikan, alfa hasanah, seribu, dia 1000 kali 1000 apa? 1000 kali 1000 apa? Sejuta ya? Sejuta kebaikan, 1000 kebajikan, dan diangkatkan baginya 1000, yaitu sejuta ya, 1000 darjat, pangkatnya sejuta pangkat. Main ke? Kalau jadi poli pun aku pangkat. Mulai private, betul lance corporal, betul corporal, betul sarjan, betul sarjan major, betul sub inspector, deputy inspector, betul OCPD, betul atas habis sampai ke KPN. Apa? Habis belah-belah ini 1000, sejuta punya pangkat. Kata Ibn Abbas, antara satu pangkat dan satu pangkat tu perjalanan selama 500 tahun ke pangkat. Ini sejuta pangkat. Pada ada sebut sekali ya tu. Sejuta, 1000 pangkat, 1000 darjat. Yang 1000 darjat dan digugurkan daripadanya 1000 kejahatan. Digugurkan kejahatan walaupun sejuta kejahatan. Yakni daripada dosa yang kecil, dosa kecil ya. Dosa besar tak boleh. Dosa besar kenapa? Kena taubat oleh Allah SWT ya. Kena taubat dengan cara-cara. Kalau dosa kecil, kita semayang tadi sebut je la ilaha illallah. Lepas kita sebut subhanallah walhamdulillah tu kan, Allah Akbar tu dah apa, subhanallah walhamdulillah mana la ilaha illallah, Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ada tu dah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Dapat ini ya. Sebelum bukan tanya belum dapat, baru lepas tasbih ni dapat pada. Dan itu dia. Yang ini daripada dosa yang kecil dan datang pada khabar, berita. Tak tahu siapa yang bagi khabar dan datang berita bahawasanya hamba Allah datang ia kepada majlis zikir dengan dosanya seperti bukit. Dia datang ke majlis zikir itu dosa besar bukit tu. Dosa kecil, dosa banyak tu. Macam bukit, tapi dosa kecil semua ya. Macam bukit. Maka bangkit ia dari majlis itu, dan tiada ada atasnya suatu daripada dosa. Tak ada. Tiada padanya atasnya satu daripadanya. Tidak ada dosa. Tak ada dosa tu. Bukit tak ada untuk belakang. Gugur walaupun dosa yang besar bukit. Tak ada dosa. Maka kerana demikian itulah menamai akan majlis zikir oleh Nabi SAW yang satu kubur daripada
kebun syurga. Satu kebun daripada kebun syurga. Macam zikir tu. Mana kita tidak mengenal zikir ni. Walaupun juga tak ada zikir pun, tapi dengar saya baca kitab ni, zikir tu. Ingatkan Allah lah, ingatkan mati, ingatkan akhirat, ingatkan kebangkitan, ingatkan syurga, ingatkan baca. Itu zikir tu. Zikir tu biar banyak-banyak. Kerana ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira, kata Allah. Wahai orang yang beriman, ingatlah kamu akan Allah dengan ingatan yang banyak. Bukan sikit ya, yang banyak. Sebut banyak-banyak. Nah, kalau lepas mayang pun tak nak berzikir, lepas mayang pun tak nak berzikir, keluar dari mayang tak berzikir kan? Pergi ke pasar tak berzikir kan? Pergi pasar tani, ada ke pasar tani? Tak ada? Ada tak ada? Boleh berzikir kan? Nengok ikan keli tu, oh berzikir subhanallah, subhanallah kan? Ada, alhamdulillah lah. Tapi tengah duduk ngadap kiblat pun malas nak berzikir. Ini kalau kita kalau di luar sana lagi ya. Jadi biar kita banyak-banyak berzikir ya. Suruh zikir kalimah la ilaha illallah. Sebab dia dipanggil afdal zikri. Afdal zikir. Sebaik-baik zikir. Dia panggil afdal zikri. Baca tu imam ketika apa kali sebelum dia zikir, sebelum dia minta kita berzikir, dia akan bagi taklimat. Ya. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu baru kita ikut la ilaha illallah dan sebagainya. Itu bagi taklimat. Bukan apa pun. Bagi taklimat saja. Ngabur kita bahawa dalam Islam ni zikir ni banyak. Berhati-hati ni zikir. Tapi yang paling afdal ialah kalimah la ilaha illallah. Baik, kita baca satu hikayat. Hikayat. Ada seorang lelaki terikat lidahnya daripada berkata kalimah la ilaha illallah. Tatkala hendak matinya, maka mendatang akan ia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabdanya, tiadakah ia sembahyang dan puasa? Orang ajar dia mengucap kalimah la ilaha illallah, dia tak boleh. Jenuh, ngeling kepala je. Ngeling kepala tak dapat. Nabi ngajar pun tak ada. Dia pun jenis sembahyang tu mana? Dia puasa kalau Ramadan ya. Atau masuk geng-geng plastik hitam ke puasa tu bulan Ramadan ni. Ditanya Nabi, kata mereka itu bahkan sembahyang. Dia jenis orang sembahyang, jenis orang puasa. Bahkan sembahyang dan puasa ya Rasulullah. Sabdanya, adakah menderhakai ia akan ibunya? Kata mereka bahkan. Apa tu bahkan? Bahkan tu lah. Dia derhaka kepada mak. Bahkan. Maka menyeru Nabi dengan ibunya. Panggil maknya tahu sini. Aku nak jemput. Sahabat pun panggil maknya. Mak mana datang? Dia pun tanya. Ibu kenal ke orang ni? Kenal. Orang tu lah. Mungkin je. Kenal. Tahu ke ibu dia dah nak meninggal dunia? Dia sedang nazar sekarang. Tahu je. Kata kalau waktu itu ampunkanlah dosanya, tak usia je. Kata mak, agaknya orang mengajar tak usia je. Itu cerita di zaman Nabi ni tau. Tak ada nak buat aku tak usia tak usia je. Kenapa dia telah melukakan hati aku ni? Dia sangat apa? Derhaka kepada aku ni. Tak usia ngambungannya. Maka dia menyeru Nabi dengan ibunya, suruh ia maafkan daripadanya. Maka enggan dia. Apa tinggal? Tak nak. Enggan dia kerana ia mencabut ia akan mata ibunya. Tak apa lepas mata itu ataupun pecah ke mata itu, cabut mata itu. Maka enggan dia kerana mencabut ia akan mata ibunya. Maka menyeru Nabi dengan kayu api. Nabi bawa kepada sahabat, wahai Ali, wahai Umar, wahai Abu Bakar, wahai Uthman, wahai bila kamu bawa kayu api banyak-banyak sini. Aku nak bakar mayat ni. Ada yang mengatakan mayat ni ialah Al-Qamah. Al-Qamah. Tapi banyak dipertikaikan oleh ahli-ahli sejarah mengatakan Al-Qamah ni tak akan betul. Kerana dia adalah ahli badan. Dia bersama-sama dengan puan badan. Itu dipertikaikan. Jadi kita tak tahu dia ke Al-Qamah atau bukan. Allah malam.
Tapi dia bertikaikan. Tapi dalam kitab ada sebut Al-Qamah tau. Dia tidak Allah malam. Siapa-siapa lah. Minta dia maaf. Kalau tak nak maafnya, dia suruh bawa kayu api. Nak bakar. Yang kan aku biar dia bakar di dunia ni. Biar dia menderita panas di dunia ni. Daripada dibakar di atas basuh. Ya Rasulullah. Kemudian menyuruh Nabi dengan kayu api. Maka berkata ibunya, bawa api itu. Wahai sahabat, nyadakan api itu. Boleh nemu itu, dia boleh mentor orang tu tu. Atai nak betul-betul ke nak dibakar anak saya ni? Iya ke nak bakar betul ke ni? Kata Nabi betul, nak aku bakar dia. Kenapa? Kerana dia supaya dia tak ada kena api di akhirat. Nak aku bakar dia. Nemu itu dia mengetok-ngetok pun tak kena. Kalau orang itu ayat pun tak lagi. Ayat pun kalau dosa dia belum sempat apa-apa lagi terus anak Andri mengucap kalimah la ilaha illallah. Boleh mengucap dan terus meninggal dunia dan akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, kalau ada mak lagi, kalau ada bapa lagi, pelihara betul-betul. Jangan menyinggung perasaan mereka. Takut besok nak mati tak boleh mengucap kalimah syahadah. Kena pelihara betul-betul, layan betul-betul mereka. Ini Allah semua ni. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Surah Al-Isra. Sekiranya salah seorang daripada mereka atau kedua-dua mereka tua di bawah jagaan kamu, jangan sekali-kali kamu berkata uff kepada mereka. Uff tu kalimah yang apa? Kalimah yang menandakan bantahan. Kalimah yang paling ringan, yang menyatakan dia bantahan, tak suka. Uff. Berarti tak ada leh, tak nak leh. Itulah ringan ya. Yang paling ringan tu uff. Dalam bahasa Arab. Jangan orang tua ni lagi itu ya. Ini uff pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Wala tanharhuma, jangan kamu tengking-tengking mereka. Orang tua cakap jangan tengking. Cakap kuat tak apa, orang tua pokok lah ya. Cakap kuat tak apa, tapi tengking tak boleh. Marilah makan. Itu tengking kita tak kuat. Dia tak kuat tak apa. Lekaslah orang nunggu ni. Coba. Itu tengking. Yang itu tak boleh dia. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkatalah kepada kedua mereka dengan perkataan yang mulia-mulia, yang lemah lembut. Itu Allah perintah betul tak? Maka aku ibu tadi apa? Maka menyeru Nabi dengan kayu api. Maka berkata ibunya, ya Rasulullah, apa ni? Sabdanya, aku hendak bakar akan anak engkau dengan api. Aku nak bakar anak kamu dengan api. Kamu tak nak ampunkan dosa dia? Maka katanya, aku mengandung akan dia 9 bulan. Ibu mengandung dia itu 9 bulan. Paling tinggi ibu 9 bulan 10 hari. Aku menyusu akan dia 2 tahun. Sabdanya, jika kesian engkau akan dia, maka maafkanlah daripadanya. Maafkan daripadanya. Kalau kamu kesian dia, kalau tak nak dia bakar dalam dunia ni, kamu kesian dia. Maafkan dia. Maka maaf dia daripadanya. Maka terlepas lidahnya dan berkata ia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadar ya, bukan madur ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Madur ya. Kalau tak ada asyhadu ya, la ilaha illallah Muhammad dan betul Muhammadur Rasulullah ya. Kalau ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dar yang kedar ya, Muhammadar dia, Muhammadar Rasulullah tak betul. Roh tu ada satu situ. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu ada saya dengar betul.
Jangan begitu. Kalau Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tak ada asyhadu maka terlepas lidahnya dan berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah anna itu memperlihatkan hurufnya terakhir itu dan telah menghikayatkan oleh Imam Ar-Razi rahimahullah taala. Pengerti Imam Ar-Razi bahawasanya seorang lelaki wukuf di Arafah. Dia wukuf di Arafah, mengenai haji itu wukuf di Arafah berhenti di Arafah, wukuf berhenti. Wukuf di Arafah. Dan adalah pada tangannya 7 batu. Maka berkata ya ayyuhal akhjar, wahai kamu batu-batu ashhadu li anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa dia jadi? Dia maknanya apa? Hai segala batu, hai 7 batu ni. Dia nak mengumpulkan batu tu nak apa? Nak melontar jamrah saya. Kalau orang pergi dia ada melontar tak? Jadi kumpul batu tu dia ambil di Muzdalifah. Sebelum dia melontar tu kata asyhadu an la ilaha illallah. Wahai batu, kamu saksikan aku menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai segala batu, saksikan olehmu bagiku bahwasanya aku naik saksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kemudian maka tidur dia tidur, lepas tu dia tidur, tak ada dia melontar lagi, dia belum lagi masanya, dia tidur dulu. Udah tidur, apa jadi? Tidur dia. Mana dia? Kemudian maka tidur dia, maka melihat ia di dalam tidurnya, mimpi dulu seolah-olah hari kiamat sudah berdiri. Dia mimpi dah oleh kiamat dah. Dan dihisap akan lelaki itu. Dia dihisap, dicek. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima di atas dunia ini. Semua, everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Tak faham dia. Semua akan diambil kira. Tak ada satu pun yang ketinggalan. Jadi akan di hari hisap dan dihisap akan lelaki itu. Maka telah wajib baginya neraka. Lelaki itu wajib masuk neraka dah. Patut masuk neraka dah tu. Pasal banyak mana dosanya. Ibadahnya tak ada, dosanya banyak. Tapi tadi dia buat satu itu, apa dia menyebutkan dia pada batu tu, wahai batu, saksikanlah bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Allah. Itu je lah yang kebaikan yang dilakukannya. Maka telah wajib baginya neraka. Maka dibawa akan dia kepada suatu pintu daripada pintu neraka. Neraka Jahanam tu ada pintunya. Daripada pintu neraka Jahanam, maka datang satu batu daripada 7 batu itu. Daripada satu ada 7 batu, datang satu batu daripada 7 batu itu. Mencampak akan dirinya atas demikian pintu itu. Satu batu itu menyampak diri atas batu atas pintu itu. Sudah tak boleh buka pintu, tak boleh dia masuk neraka tu. 7 pintunya, neraka dah ada 7 tau. Kita satu ada pintu belakang. Neraka ada 7 Yang pertama namanya Jahannam, yang kedua namanya Jahim, yang ketiga namanya Saqar, yang keempat namanya Sa'ir, yang kelima namanya Khutamah, yang keenam namanya Hawiyah, yang ketujuh namanya Lahor. Dari 7 neraka 7 pintunya. Jadi nak masuk tu, datang batu tadi ada 7 batu, satu tu. Korban dia terus pada pintu neraka. Sudah tak boleh masuk. Kemudian pergi pula pintu yang kedua. Datang pula batu yang kedua. Begitulah sebenarnya sampai 7 batu, 7 pintu neraka tutup. Kerana dia tadi menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dia fadilatnya, hebat. Tapi jangan harap itu je ya, tuan-tuan. Ini cerita nak menyebutkan fadilatnya. Kalau betul tersebut la ilaha illallah itu masuk syurga, tak ada masuk neraka, jangan ya. Ini nak cerita ni nak menyebutkan fadilat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ya. Baik, itu aja. Ya.
Maka dibawa akan dia kepada pintu yang kedua. Dan sama dia sudah tertutup. Maka datang batu yang kedua seperti batu yang pertama itu juga. Demikianlah hingga 7 pintu kemudian. 7 pintu tu. Maka dibawa akan dia kepada Arasy. Dibawa dia kepada Arasy. Arasy apa? Kepada Arasy. Naungan di padang mahsyar yang tidak ada naungan dengan Arasy. Dibawa dia kepada Arasy. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, hai hamba-Ku, telah engkau mensaksikan segala batu itu. Batu itu apa? Sudah dengar kamu kata tadi. Kamu mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi. Maka tiada ia mensia-siakan akan hak engkau. Dan aku naik saksi atas syahadah engkau. Aku menyaksikan kamu telah bersyahadah. Atau mentauhidkan akan aku. Masuk olehmu akan syurga. Kamu tak boleh tak dapat masuk makan. Kalau tertutup segala pintunya, masuklah syurga ya. Maka tak kala hampir ia kepada pintu syurga, maka tiba-tiba segala pintu terselak pintu terbuka ya. Pintu syurga terbuka. Maka datang syahadah la ilaha illallah dan dibuka akan dia. Terselak tu apa ni? Terbuka terus buka kan dia dibuka kalimah la ilaha illallah tu datang ya. Dibukakan akan sekalian pintunya, maka masuklah demikian lelaki itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kata kitab dia wallahu a'lam. Kata pula kitab kata wallahu a'lam. Saya pun wallahu a'lam juga. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi insya-Allah ya. Kalimah la ilaha illallah. Insya-Allah kalau tak kita baca ini. Ada lagi banyak mana baca sampai ke 9 lalu. Lalu nombornya. Tak boleh itu juga ya. Jadi kita akan baca ini lah nanti insya-Allah ya akan datang. Sekian. Ada bangkangan? Jadi tak ada kawan ni nak pergi pasal tani je. Tak ada bangkangan. Okey. Sekian dulu. Ampun maaf. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.